Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kaedah ataupun cara penulisan gaya APA ataupun APA style untuk menulis bagi rujukan atau bibliografi di dalam assignment anda semua. Jadi sebelum ini pelajar-pelajar kalau buat assignment, ni antara contohnya, contoh assignment pelajar. Jadi mereka menggunakan kaedah copy and paste daripada laman web sahaja, daripada laman web, tidak menulis kaedah yang sebenar. Contoh assignment yang lain juga, ini rujukan, hanya meletakkan link di sini dan dibiarkan begitu sahaja. Pensyarah memang boleh klik, tetapi untuk cara akademiknya ia tidaklah betul caranya. Macam ini dia letak hanya nama sahaja, kemudian diambil daripada Blogspot. So mana-mana rujukan yang diambil daripada Blogspot, bahan-bahan ataupun laman web yang tidak ada authority, maka saya tidak menerima ini sebagai satu rujukan. So kalau nak rujukan, kalau daripada online, seperti mana saya ada terangkan cara untuk mencari rujukan. Awak pergi ke Google Scholar. Jadi laman web tu lebih ada authority-nya untuk diambil rujukannya. Bukan Google saja, keyword di Google kemudian keluar Blogspot, media sosial, Facebook, apa semua tu, maka itu tak dibenarkan sebab tiada authority. Kesahihan maklumat itu diragui maksudnya. So kalau benda-benda macam ni, contoh kalau jurnal. Ni saya contoh, saya bawa satu contoh, International Journal of Academic Research in Business and Social Science, dari bawah Management Academic Research Society. So dia ada dia punya rujukan-rujukan dia yang ada authority-nya. Ini saya sebagai contoh lah, sebab ini paper ni ada siapa penulis dia, ada link dia. Ini semuanya daripada online saja, boleh di-download. So kemudian ini dia punya isi dia, ada abstract, ada introduction, background of study, ada literature review. Ini yang standard journal yang perlu ada finding dia, ada conclusion, dan seterusnya, ada dia punya reference. So hari ini, video ini saya nak ajar bagaimana untuk anda buat reference ini. Okey. Pertama, kalau anda jumpa mana-mana bahan, jurnal, artikel yang sedemikian, biasanya dia background putih je, dia tak ada cacah marbar, ada background warna-warni, gini. Cara nak ambil, contoh anda ambil daripada isi sini. Mungkin ada beberapa baris ayat, awak rasa ini penting, boleh dimasukkan dalam assignment anda, kerja anda, awak codekan benda ini dan masukkan ke dalam assignment anda. Kemudian di hujung nanti awak akan codekan dia, rujukan. Rujukan ini, awak akan codekan dia. Rujukan. So macam mana nak codekan rujukan ini, siapa penulis dia, tajuk dia, tahun bila. Kalau untuk jurnal ini dipermudahkan sebab dia dah bagi dah bagaimana nak how to cite this article. So awak ambil ni, just copy and paste kepada rujukan dalam assignment anda.
So dia dah ada cara untuk cite paper ini. Tapi ada juga yang setengah dia tidak memberi artikel begini. Dia artikel dia berbeza seperti mana dalam video yang saya tunjukkan sebelum ini. Jadi anda kena perhatikan. Okey, yang ni pertama. So benda yang mudah dia dah buatkan. So kita just ambil ini artikel ni, jadi copy masuk dalam rujukan yang akhir ini. Letaklah dan susun ikut keperluan. Okey. Okey, jadi itu untuk yang pertama. So saya akan pergi kepada slide-nya. Ada sediakan slide. Kaedah penulisan rujukan bagi kertas kerja sama ada CTU Part 1, Part 2, Part 3. Jadi untuk yang pertamanya, nama diletakkan dalam citation, dalam rujukan itu. Jika nama orang Melayu ataupun Muslim, biasanya nama penuh. Dia tak ada surname, dia tak ada first name, surname. So semua sama ajalah kalau orang Melayu ni. Kan ada bin je. Jadi apa yang perlu letak dalam tu, bin ataupun binti ataupun pangkat darjat tidak perlu diletakkan di dalam penulisan rujukan itu. Contoh Asmah binti Haji Omar. Binti dengan Haji ini dibuang. Hanya tulis Asmah Omar sahaja. Omar bin Al-Khattab, tulis Omar Al-Khattab sahaja. Haji Daud bin Saudi, Daud Saudi. Atau kalau dia ada gelaran Tan Sri, Datuk, Doktor, Haji, Daud, apa lagi? Profesor, Madya, Brigadier General, semua tu semua buang, hanya ambil Daud Saudi saja. Okey, jelas Ada Datuk kat sini. Ali bin Rostam, Ali Rostam. So tahun buku itu diterbitkan. Tahun buku itu diterbitkan, maka ambil tahun itu diletakkan di sebelah nama. Okey, ni contoh. Contoh bila rujukan buku. Kalau awak jumpa pergi library, jumpa buku yang ada kaitan dengan tajuk assignment anda, so awak ambil. Kalau yang ni contoh saya berikan kepada contoh yang nama-nama orang luar negara lah. Bukan orang Melayu kita. Contoh penulis namanya Amy Comfort. So dia akan tulis surname dia duduk depan, yang Amy ni hanya A sahaja. Untuk gaya style APA ni bukan apa APA style. Tahun 97 buku itu diterbit, tajuk buku tu A Good Age. Tempat buku itu diterbitkan di London, UK, dan syarikat penerbit. Penerbit dia Mitchell Beazley. So cara untuk menulis ini kaedah dia. Nama akhir, lepas tu dia punya nama dia, first name. Kemudian ada titik, ada tahun, tajuk lengkap mesti dicondongkan, tempat diterbitkan mesti ada titik 2 bertindih dan syarikat penerbitan. So apabila ditulis, daripada maklumat yang diterima daripada sini, diterjemahkan untuk diletakkan di dalam rujukan Comfort, A. A ni first name dia iaitu Amy. Comfort surname dia letak depan. Ni orang putih lah. Dan tahun diterbitkan buku itu tahun 1957. A Good Age. Perlu dicondongkan. Sebab tu disengitkan sikit. Italic. Kemudian London. Tak perlu nak ambil UK semua. Ambil London. Titik 2 bertindih. Nama penerbit buku tersebut. Jadi ini. Sekiranya buku itu ditulis oleh seorang penulis sahaja. Jika buku itu ditulis oleh 2 orang penulis, 2 orang penulis, tambahkan simbol dan ini, dan.
Simbol dan. Pastikan simbol, bukannya perkataan DAN ataupun nama ANDN. Bukan. Simbol saja. Sebab apa? Dia nak membezakan antara orang pertama dan orang yang kedua. Kadang-kadang orang Malaysia contoh saya bagi nama dia siapa? Muhammad Dan. Muhammad Dan, kan? Muhammad Dan. Jadi bila letak sini Muhammad Dan, simbol ni awak gantikan dengan perkataan dan, dia jadi Muhammad Dan. Kan jadi pelik. So perkataan dan itu kadang-kadang ada yang mewakili nama orang. So dia tak adalah letak dan, dia mesti letakkan simbol ini nak mengatakan ada dua orang. So nama pertama Adam M, surname dia letak depan, first name dia hanya huruf pertama, sama juga tahun buku itu diterbitkan, tajuk buku itu, ini adalah tempat diterbitkan. Nama tempat itu, dan ini adalah syarikat penerbitan. Okey. Kalau dua orang letak dan. Kalau bertiga, koma, contoh Adams M, koma, tadi apa? Comfort A dan. So nama pertama koma, nama kedua dan. So ada 3 nama. Okey. Bagi format rujukan buku oleh organisasi. Buku organisasi ni antara buku-buku yang tiada penulis sebab diterbitkan oleh jabatan kerajaan. Mungkin barangkali contoh saya bagi buku-buku yang diterbitkan oleh badan kerajaan. Contoh begini. Okay. Jabatan Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia. Kat sini ada banyak macam-macam turun buku-buku yang ada. Contoh Pocket Step Suku Tahun 1 2021. So kalau kita lihat di sini, buku ini tidak ada penulis yang khusus, tak ada tulis nama siapa yang tulis. Sebab ini adalah keluaran daripada Jabatan Perdana Menteri Jabatan Perangkaan Malaysia. So bagaimana nak letaknya? Ini cara dia. Nama organisasi itu, contoh World Health Organization tahun 2013, nama tajuk dia apa? Buku tadi. Contoh The Diabetes Statistic of the World. So perlu dicondongkan juga. Perlu dicondongkan. Tajuk buku perlu dicondongkan. Tempat diterbitkan Berkeley, New York. Titik 2. Ataupun Berkeley sahaja mungkin faham, ataupun New York sahaja mungkin kita ni faham mana tempat dia. Siapa syarikat penerbit dia? WHO Press. Okey. Seterusnya, format bagi rujukan jurnal. Jurnal ataupun makalah ataupun artikel lah yang berkaitan, yang sama. Macam saya punya tadi, yang contoh tadi, ini bentuk dia. Ini kalau bahasa Inggeris lah, nama akhir, surname dia letak depan, first name letak, yang kedua hanya nama yang pertama. Tapi kalau contoh macam tadi, saya punya artikel, contoh artikel, apabila yang telah disediakan juga, contoh nama saya Muhammad Farhan Ahmad. So Ahmad dia dah letak akan jadi surname saya kat depan. Nama saya Muhammad Farhan, dia jadi MF saja. Dan nama-nama yang lain semuanya nama bapa dia letak kat depan. Nama sendiri dia hanya simbol sahaja. Ini kaedah yang digunakan. Tapi boleh juga kalau nak letak Muhammad Farhan Ahmad, tapi terlampau panjang. Kita nak nampak lebih inilah stylo tak lebih yang proper Okey. Ni contoh Mickey K 2010. Okey, ini tajuk artikel dia, Become a Good Student. So jurnal apa namanya? Journal of Education. So dia ada tulis nama jurnal. Volume tu nombor berapa? 13. Volume ke 13. Volume itu volume 13. Silap, volume 13, nombor dia nombor 2.
Dia dijilid dia. Kemudian muka surat artikel itu muka surat 29 hingga 82. Ataupun saya tunjukkan yang saya punya tadi. Okey, nama semua, kemudian dia punya tajuk artikel dia, model, the national model of philanthropy toward the global philanthropy practice, titik. Kemudian ini nama jurnal dia, International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Nombor 8 dalam kurungan 11. Maksudnya apa? Saya tunjukkan ini di atas. Okey. Oh ni di bawah. Volume 8 nombor 11. Nampak? Nombor 8 dalam kurungan 11. So volume 8 dalam kurungan ni artikel yang ke-11. Tahun 2018 dah letak kat atas tadi. Lepas nama mesti tahun. Okey, page 791 hingga 799. So dia letak sini page berapa. So complete, titik. So lepas nama ada titik, nama orang yang kedua titik, koma, nombor 3 titik, koma, nombor 4 titik, koma dan orang terakhir dan koma tak ada, akhir titik saja. Tahun dalam kurungan dan selepas kurungan ada titik. Nak membezakan tahun ini dengan tajuk dia. Habis tajuk mesti titik. Ni benda ni macam membaca lah. Habis satu ayat, habis satu part, ini tajuk, titik. Lepas titik, nama jurnalnya pula. Koma, yang ni tak titik, koma. Kemudian volume berapa, nombor berapa, koma dan juga muka surat. Seterusnya titik. Okey. Saya rasa jelas. Okey. Sama juga begini, Journal. Okey, volume berapa, number berapa. Seterusnya, ini format rujukan dari laman web. Bukannya boleh ambil susukan daripada laman web. Daripada laman web ini, contoh anda ambil daripada fatwa yang telah diwartakan oleh mufti. Contohnya, mufti wilayah ada keluarkan fatwa. So, daripada fatwa itu, awak ambil. Daripada internet, awak search laman web mufti wilayah dalam bahagian pewartaan fatwa. So awak ambil benda tu, sekiranya ada nama, boleh letakkan nama di situ, tarikh, sekiranya ada tarikh bila awak ambil. Contoh, bulan tahun 2021, bulan Mac, bulan Mei. Jadi awak letak kat situ dalam kurungan titik. Kalau tak letak tahun saja pun boleh. Kemudian tajuk artikel laman web itu dicondongkan juga. Dan juga retrieve from HTTP, copy dia punya URL, address kat atas itu dan masukkan ke dalam sini. Ataupun boleh gunakan bahasa Melayu, ditukar daripada retrieve from ini kepada dimuat turun daripada, guna bahasa Melayu pun boleh. Tak jadi masalah. Okey, ini pula sekiranya tidak ada tahun yang diterbitkan. Tahun untuk artikel itu diterbitkan tahun bila? Tak tahu tahun bila diterbitkan. So, jika laman web itu tiada tarikh penerbitan, letak ND. No date. Maksudnya tak tahu bila. No date. Tiada. Tak ada info itu. Jadi bagi saya, untuk kelas saya rasa ini tak perlu untuk anda letak. Sebab apa? Mungkin keraguan dari aspek authority laman web itu. Sebab biasanya mana-mana laman web yang ada authority-nya mesti ada tarikh.
Kalau fatwa tu lagi dia akan bukan letak tarikh miladi tetapi hijri pun dia letak, bukan tarikh bulan-bulan ni, hatta tarikh hijrah pun dia letakkan bila dia bersidang fatwa ini apa semua, dia ada letakkan. So yang ini hanya ilmu saja saya sampaikan. Okey, bagi tesis, tesis, andai kata anda jumpa tesis-tesis yang ada kaitan dengan tajuk assignment anda boleh ambil sekiranya tesis itu dipublish ataupun boleh di-download dia punya isi kandungannya. Cara kaedahnya begini, Abdul Rahman Abdullah, ni nama dia, Abdul Rahman Abdullah titik tahun 2009. Kemudian ini tajuk dia, kompetensi komunikatif dan strategi komunikasi bahasa Arab di kalangan pelajar sekolah menengah agama di negeri Selangor. Titik. So ini tajuk dia. So apa dia punya kategori? Tulis ini tesis Doktor Falsafah titik 2 bertindih daripada universiti mana orang ini. So kalau dia ni PhD di Universiti Melaya, so inilah perlu diletakkan Universiti Melaya. Okey. Kalau dissertation, doctoral dissertation, contoh Smith A, B, tahun, analysis, typing of interaction, tajuk dia sampai probation, titik. So yang ini ada unpublished, yang tidak diterbitkan doctoral dissertation kat mana? New York, universiti apa? New York University. So kalau lihat dari segi style ataupun cara saya buat, nampak kalau anda tengok yang Abdul Rahman ni baris dia standard lah. Tetapi kenapa baris kedua, baris ketiga dan baris keempat ditabkan, ditab. Sama juga sebenarnya. Baris kedua, ketiga, keempat tidak duduk di bawah baris yang pertama. Inilah kaedah cara penulisannya. Contoh juga saya berikan yang tadi di sini. Nampak Anda boleh lihat baris kedua untuk ni dia akan tab satu. Nampak? Baris kedua, baris ketiga, tab. Dia tak boleh begitu. Ini kaedah dia. Berbeza kalau kita buat perenggan. Kalau kita buat perenggan, lain cara dia. Baris perenggan, baris pertama yang kita tab, baris kedua, ketiga dan seterusnya rapat kat dinding. Kan? Tetapi untuk rujukan bibliografi atau reference ini, baris kedua, ketiga ini mestilah di tab. Hanya baris pertama sahaja yang rapat dinding. Okey, seminar proceeding. Beginilah ahli hanafiah apa semua. Tahun bila? Ini terlampau detail kan? Sebab apa? Di seminar proceeding. Dia ada tarikh yang khusus. So ini dia punya tajuk dia sampai Malaysia. So proceeding tu apa namanya? Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and their effect on human being. Kat mana? Kuala Lumpur. Itu saja. Kalau itu adalah kertas kerja daripada seminar ataupun proceeding. Okey, kertas kerja persidangan. Contoh nama juga sama, tahun dan bulan. Ini dia punya tajuk. Sampai Georgian London. Kemudian in the meeting of Academy of Criminal Justice Science titik tempat dia UK Georgia. Persidangan dia. Okey, bagi kata-kata laporan, contoh ada laporan daripada statistika apa semua, ini. So ini dia punya jabatan ataupun company dia, tahun, tajuk dia, report. So kat mana? Washington DC. Yang ini yang dia punya penerbit dia. Mungkin penerbit dia. Okey, seterusnya. Okey. Penulisan bibliografi atau perujukan gaya APA pertama mengikut turutan abjad. Turutan abjad.
ikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang, tahun, tajuk, tempat yang seperti mana saya terangkan tadi. Baris kedua dan seterusnya ditabkan. Baris pertama irapan. Contoh begini yang saya tunjukkan. Okey. Senarai rujukan perlu disenaraikan di hujung penulisan dari A ke Z, bukan sesuka hati. Okey, maksudnya ini. Kalau ada 5 rujukan, saya minta student saya 5 rujukan minimum. Sama ada buku, jurnal dan sebagainya yang ada authority, 5 rujukan. So, daripada 5 itu, awak akan sortingkan ataupun susunkan A dulu, ajat A. Kemudian B, kemudian B, C, C. A, okey. Kalau B dengan B, BA. Siapa dulu dengan BL? BA dulu. So, yang ini dulu. Letak nombor 2. BU dengan BL. BU last. So, CH, CH, CHE. E dulu dengan U. U dulu. Mana dulu? E dulu. So, inilah cara kaedahnya untuk penulisan rujukan. Jadi, itu sahaja perkongsian saja cara untuk menulis. Harapnya pelajar-pelajar dapat menulis cara yang terbaik, bukan lagi menulis hanya copy paste daripada HTTP, address daripada laman web, copy ke dalam assignment anda. Moga bermanfaat semuanya. Terima kasih dan selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.